Kan? Ni dia. Dua huruf sin bila digabungkan, dia akan jadi sabdu atas. Massa. Ini makna yang dipahami oleh Imam Hanafi punya dalil. Surah Al-Ma'idah tadi, lamastumun nisa, dia punya dalil ayat ni cakap apa? Maryam bertanya. Okey, cerita ni dia bermula pada ayat ke-16. Surah Maryam 16, 17, 18. Ayat 17. 17, 18, 19, 20. 4 ayat. Yang ni saya ambil yang nombor 20 aja. Kalau ambil nombor 17, 18, 19 ni dia cerita pasal Maryam, mak Nabi Isa dia sedang beribadah di mihrab. Mihrab ni tempat yang macam depan imam berdiri kan, tempat macam bengkok sikit batu kan, itu dia panggil mihrab. Dekat negeri Syam, dia duduk beribadah. Apa ibadah kita tak tahu, wallahu alam. Dia sedang solat, dia sedang zikir ke apa, dia tak tahu. Yang penting dia sedang beribadah dengan Allah. Antara kelebihan Maryam ni dia jarang bergaul dengan orang lain. Tapi sentiasa ada makanan kat sebelah dia. Dia duduk 24 jam kat mihrab, makanan tak putus-putus ada kat sebelah dia. Buah-buahan semua ada. Jadi keluarga Imran, Ali Imran kan, surah Ali Imran, diorang tengok ada kelebihan pada si Maryam ni. Macam mana makanan ni tak putus, siapa yang kasih dia makanan? Dan yang lebih aneh lagi, makanan musim panas kan, ada waktu dia tengah duduk musim sejuk. Makanan musim sejuk ada waktu dia tengah musim panas. Sebab makanan ni pun kadang buah-buahan maksudnya buah-buahan ni ada musim-musim tak. Macam kita musim durian ada musim dia. Kan? Kalau tak ada musim durian tapi ada je durian sebelah. Mana dia dapat? Ni jam bukan musim durian, tapi dia dapat durian camping macam gini. Kan? Okey, dia sedang duduk beribadah dekat mihrab, tiba-tiba datang malaikat Jibril alaihissalam. Ni ayat sebelum dia. Maka Jibril kata, Allah SWT perintahkan aku untuk kurniakan kau seorang anak lelaki. Dia terperanjat, mana aku boleh dapat anak? Ini ayat dia dalil yang kata bersetubuh baru batal. Dia bilang apa? Maryam bertanya dengan cemas. Mana dia tanya malaikat Jibril tadi kan? Bagaimana aku boleh beroleh anak lelaki? Dia tanya malaikat dia, macam mana aku boleh dapat anak lelaki? Kejap saya ambil dia punya pointer kejap. Ni dia. Nampak DP PowerPoint Jumari nampak PowerPoint? Nampak Ustaz? Okey, nampak je Macam mana aku boleh dapat anak lelaki? Padahal aku tidak pernah disentuh oleh seorang lelaki pun. Dan aku pula bukan perempuan jahat. Apa makna disentuh kat sini yang Maryam cakap ni? Bersetubuh lah maknanya. Takkan sentuh kulit dapat anak. Mestilah sentuh bersetubuh lah. Maksud Maryam ni kan. Padahal aku tidak pernah bersetubuh pun. Tapi dia tak letak bersetubuh, dia tak disentuh. Secara bahasa yang lembut lah. Dia orang yang bersopan ni kalau dia berbual, bersopan lah maksud dia kan. Kalau kita aja memang berbual bersetubuh lah. Tapi kalau disentuh kita faham. Sebab apa kita faham? Mengikut ayat belakang dia, disentuh oleh seorang lelaki pun dan aku pula bukan perempuan jahat. Maknanya dia tak pernah berzina. Tapi macam mana aku dapat anak? Dari dalil ayat ni, disentuh ni, mim sin sin ni, massa, kan? Yang tadi tu, lamastumun nisa tu, sentuhan yang dimaksudkan oleh Imam Hanafi itu adalah bersetubuh. Disokong oleh dalil ayat ini. Nampak tak? Imam Hanafi pun ada DP hujah juga. Dapat tak DP point tentang wudu ni? Imam Hanafi. Okey. Kita tengok Imam Asy-Syafi'i pula. Kenapa dia bilang bukan bersetubuh, dia bilang sentuh kulit? Dia pun ada point dia. Semua orang ada DP point. Dan Imam Hanafi pun ada DP hadis juga. Jadi kita tengok macam mana cara ulama. Pak Mesir ni, ulama-ulama yang hadis ni sama ulama Quran, dia cuma keluarkan ubat saja, farmasis. Kita nak bincang ni, hukum ni, siapa doktor yang keluarkan surat prescription dia. Ini kita nak bincang ni. Okey. Yamsas ni tu, pendapat
Imam Syafi'i, Hanafi, Imam Syafi'i lamastum, satu saja huruf sin. Kalau ayat Maidah tadi, surah Maidah bukan dua huruf sin. Dia berasal daripada huruf masa, bukan massa. Imam Hanafi kata massa. Yamsasni, dua huruf sin. Tapi Imam Syafi'i kata dalam surah Al-Maidah tentang sentuh juga satu saja huruf sin. Kalau dua baru bersetubuh. Kalau satu bukan bersetubuh, satu bersentuh. Sebab yang ini tak ada sabdu. Awak try buka surah Al-Maidah ayat 6 tadi yang awak baca tu. Tadi siapa baca tadi? Ifah baca apa? Ifah baca tadi tengok ayat tu. Satu saja huruf sin, bukan dua. Kan? Ifah baca tadi Ifah baca. Satu je kan huruf sin. Saya. Ya, sebab apa satu? Sebab tanda mati, dia bukan tanda sabdu. Kalau tanda sabdu baru dua huruf sin. Sabdu ni baru dua huruf sin. Tapi dia tanda mati, satu saja huruf sin. Masa. Masa sama masa. Ini saja perbincangan dia orang. Dah dapat dua perbezaan. Dan Imam Syafi'i ni pun, dia ada dalil dia juga. Dalil dia, surah ni, surah yang sama juga. Awak try tengok kepada yang ini. Wa in kuntum marda au ala safarin au jaa ahadum minkum minal ghaid. Okey, minal ghaid ni contoh dia lah. Saya belum kalau merah lagi ni. Aula mastumun nisa. Ini sama ayat dengan surah Maidah tadi. Yang ini kan satu sin. Bukan dua sin. Kalau dua sin mesti ada sabdu kat atas sin ni. Aula massatumu. Massa balik. Itu baru kita boleh cakap dua sin. Kan? Okey, yang ini apa makna dia? Okey, yang ini makna dia semua dekat sini. Yang kalau merah ni, awak tengok kelompok dia Ayat ni panjang lah tadi. Ini pun surah An-Nisa tapi ayat lain. Dia bukan ayat 6. Dia surah An-Nisa ayat yang ke 43. Dia dah bab lain lah. Tapi dia cerita bab wuduk juga. Bab tayamum, bab wuduk sama. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu hampiri solat. Jangan dirikan solat. Maknanya hampiri solat tu jangan solat. Sedang kamu dalam keadaan mabuk. Sebab tu siapa yang mabuk tak boleh solat. Tak kira mabuk laut ke, mabuk apa, drak ke, mabuk minum ke, tak boleh solat. Allah larang dia solat. Sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Makna mengerti apa kita ucapkan, kita dah normal balik. Dah sihat daripada mabuk laut, dah boleh ingat balik. Kan siapa yang mabuk minum ke, mabuk drak ke, dah relax balik, dah sober balik lah. Kan, dah normal balik, baru dia boleh solat balik. Itu pertama yang Allah larang. Kedua, Allah larang jangan pula hampiri sedang kamu dalam keadaan junub. Kita dalam keadaan junub jangan masuk masjid. Sama macam perempuan dalam haid dilarang masuk masjid. Kecuali sekedar berlalu saja. Lintas saja depan masjid tak apa. Masuk masjid maksudnya duduk kat dalam tempat iktikaf tak boleh. Masjid yang masukkan tempat iktikaf. Pejabat masjid bukan tempat iktikaf. Singapura punya masjid, mana-mana masjid nak tengok mana tempat iktikaf. Masjid An-Nur contoh, yang bermula pada kapet biru tu semua tempat iktikaf. Yang kat luar kapet biru, yang kat batu budak-budak yang assemble untuk tadika, itu bukan tempat iktikaf. Kalau orang nak iktikaf, nak niat iktikaf, mesti duduk dalam kapet. Bukan kat luar batu tu. Itu bukan kawasan iktikaf. Dalam pejabat ofis pun bukan tempat iktikaf. Sebab tu staf-staf kat sana kalau dalam keadaan uzur pun orang boleh kerja juga. Cuma dia tak boleh solat lah. Solat dalam tempat dewan solat tu dah tak boleh. Itu tempat iktikaf. Dia dilarang. Tapi bila boleh? Dalam keadaan junub, keadaan haid ni bila boleh? Sehingga kamu mandi. Mana mandi junub? Okey, ini cerita pasal mandi junub. Maksud mandi junub ni apa? Hadas besar. Betul? Yang kita nak bincang ni hadas kecil. Memang Imam Syafi'i pun kata bersetubuh memang kena mandi junub. Ini kita nak bincang pasal hadas kecil adalah wudu. Okey, hadas besar dah settle. Tak ada perbezaan pendapat. Hanafi pun agree kena mandi junub, Syafi'i pun agree, semua empat-empat mazhab setuju.
Ini yang jadi dia punya perbezaan pandangan hadas kecil. Dan jika kamu sakit atau dalam keadaan musafir, kan? Maksud sakit atau dalam keadaan musafir ni, ni dah cerita pasal bab wuduk tau. Sebab kat bawah dia bilang, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah dengan tanah yang suci. Makna tayamum ni, cerita pasal bab wuduk. Okey. Ini dia cerita pasal bab wuduk pula. Jika kamu sakit, kadang-kadang orang sakit tak boleh kena air. Mungkin kalau kena air makin melarat dia boleh sakit. Kalau tangan dia simen, mana boleh kena air simen tu? Simen tu cair lah, kawan tak? Itu dia kena tayamum. Okey. Atau dalam musafir. Orang musafir ni, dia ada sedikit keringanan. Dia panggil ruksya. Ruksya ni ada kelonggaran. Kalau tak ada air, dia boleh tayamum. Kalau nak solat, dia boleh jamak dan kasar. Dia kasih keringanan sikit. Ruksya dia panggil. Atau kembali dari tempat buang air. Okey, abang bagi apa bagi boleh faham kembali tempat buang air. Maksud dia apa? Selepas kita membuang airnya. Kita keluar pada toilet. Apa kita buat kat toilet? Adakah kita bersetubuh dalam toilet? Mustahil orang bersetubuh dalam toilet. Mustahil. Yang orang masuk toilet, orang tak akan bersetubuh dalam toilet. Mungkin buang air besar atau buang air kecil. Kan? Atau kamu menyentuh perempuan. Ini pun menyentuh juga ni tadi. Daripada ayat mana? Menyentuh ni dia. Aula mastum. Satu sin ni. Kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik. Ini cerita pasal tayamum bab wudu. Sapulah mukamu dan kedua tanganmu. Maknanya bab wudu, takkanlah kita istinja, cebok, cuci tangan dengan muka, habis kemaluan tak cuci. Tak bolehlah, kemaluan yang kena cuci. Tapi dia cerita pasal sapu muka dan sapu tangan, inilah bertayamum. Muka dan tangan saja jadi rukun dia. Kita ambil debu tanah kan. Tangan kan. Sama kita cuci, sapu muka saja. Dahi tak payah, telinga ni semua tak payah. Itu bab pakai air wudu baru ada rukun. Sebahagian kepala, kaki hingga dua buku lali. Tayamum tak ada kaki dua tempat je. Muka dengan tangan sampai siku. Ini dia cerita pasal tayamum. Kan? Jadi dekat sini dia bilang menyentuh kulit. Ini yang maksudnya Imam Syafi'i menyentuh kulit terbatal. Dia tak cerita pasal bersetubuh. Takkan nak cerita pasal pergi toilet tiba-tiba masuk bab setubuh. Tak betul. Dia kalau nak cerita pasal bab setubuh, dia kena mandi junub. Lepas tu mandi junub sebelah atas bahagian dah ada cerita dah keadaan junub. Hingga kamu mandi. Mandi kita faham maksud dia hadas besar. Sedangkan wuduk hadas kecil. Ini pula dalil Imam Syafi'i. So, Imam Hanafi ada dalil surah Maryam, Imam Syafi'i pun ada surah An-Nisa, An-Nisa punya surah juga. Daripada surah Al-Maidah dia pergi surah An-Nisa pula. Tadi kan Maidah ayat 6 ni, An-Nisa ayat 43. Dan Imam Syafi'i ada lagi satu dalil yang lebih kuat lagi. Surah Al-An'am ayat yang ke-7. Mubarak, try baca pelan-pelan. Mubarak. Mubarak mana ada senyap Mubarak. Minggu lepas kita ajar dia kiraat. Minggu ni pula baca kiraat Imam Hashim tak nak baca ni. Anom ada Anom? Anom? Siapa ada online? Kak Nozia? Kak Noi? Nak try baca? Tak ada orang online. Nampak ke dah? Dengar ke tidak saya berbual ni? Saya takut saya berbual seorang je ni. Saya cek dulu. Ada. Ingat tak ada orang? Ada orang. Siapa ada Kak Jubeda? Boleh Kak Jubeda?
Ustaz Nampak tak? Dah nampak. Saya pula tak nampak ni kejap. Ha? Saya pula tak nampak ni kejap. Saya tengah mencari benda ni. Okey. Nampak tak boleh buka saya. Tak ada. Ada ni sekarang? Ada tak Kak? Tak ada. Ada. Saya ada. Ada. Ada lah. Ada. Sekejap ada, sekejap tak ada. Macam bisu Oreo pula. Kadang ada, kadang tak ada. Aduh. Ada Ustaz, ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Taklah. Kahwin dah. Saya tak nampak. Saya tak ada ni. Nampak Ustaz, dah nampak. Nampak Oreo. Ada. Biskut Oreo lah. Kejap ada, kejap tak ada. Surah Al-An'am ayat yang ke Allah Akbar. Ayat yang ke 7. Al-An'am. Itu A kecil ya. A besar, A kecil dua baru M. Saya tersalah type. Dia kadang buat nak malam-malam buta. Mata ngantuk. Susah juga nak cek dalil. Silakan Kak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau nazzalna alaikal kitaba fi tak nafas. Yang goyang lah, dia pilih goyang-goyang. Nampak tak? Fi qirtas. Fi qirtasin falamasuhu bi aidihim. Mula mana Ustaz? Bi aidihim. Ambil B boleh B. Bi aidihim laqala allazina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Okey, kat mana dia punya ayat bersentuh agak-agak? Bersentuh. Sentuh apa Ustaz? Lah masuk Lah masuk. Mana ayat-ayat dia? Masa tadi. Dia bukan masa dia. Ini pun dalil daripada Imam Syafi'i, masa. Fala masahu fala masu. Nampak tak masu mim sin? Itu perkataan fala masu. Mim sin tu dia perkataan sentuh. Fa tu mendatang. La mendatang, tidak. La maka fa, la tidak maka tidaklah disentuh. Ha domir ni dia panggil nya. Ingat tak saya ajar bab maksilah? Maka tidaklah menyentuhnya. Maksilah kan ha domir maknanya nya kan. Ganti nama. Ini dia pedalil. Imam Syafi'i kata fala masu ni masa saja, dia tak bukan masa. Dia masa satu sin. Sebab makna dia, dan kalau kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, ini cerita pasal Nabi Muhammad. Dia dapat gangguan daripada orang-orang kafir Quraisy. Pada Muhammad sebuah kitab yang tertulis pada kertas, lalu mereka memegangnya dengan tangan mereka. Nescaya orang-orang kafir itu akan berkata ia tidak lain hanya sihir yang terang nyata. Maknanya kalau Nabi Muhammad kasih orang dalil Al-Quran ni pun, mereka akan tetap kata Nabi Muhammad ni orang yang pakai sihir. Jadi orang-orang gini memang tak guna kasih dalil. Awak kasih dia apa dalil pun dia takkan dengar. Orang kafir ni, ini kepala batu ada duduk. Nampak tak? Masuk ayat ni. Dan ayat ni tak cakap pasal bersetubuh. Sebab ayat ni mengatakan apa? Dan kalau kami turunkan kepadamu wahai Muhammad sebuah kitab yang bertulis,
pada kertas, lalu mereka memegangnya, maknanya memegang kitab itu. Takkan dia bersetubuh dengan kitab itu? Nampak tak? Maksud ayat wudu Maidah ayat 6 tu, dalil Imam Syafi'i kata dia bukan bersetubuh, dia menyentuh. Sebab ayat ni pun pakai masah juga ni. Dan masah ini memegang ataupun menyentuh dengan tangan mereka pun boleh. Ada terjemahan dia kata menyentuh, ada terjemahan kata memegang. Awak tak tengok awak punya terjemahan kat rumah masing-masing ni. Ada taruh menyentuh dengan tangan mereka. Ini yang kata Imam Syafi'i, menyentuh tu tersentuh kulit. Sebab ayat ni pun guna masa juga. Fala masu mimsin ni. Jadi dia tak logik lah kalau kita kata bersetubuh tapi dia cerita pasal kitab. Takkan orang bersetubuh dengan kitab, tak kena. Kan? Jadi Imam Syafi'i ada dalil, Imam Hanafi pun ada dalil. Kan? Kita nak ikut pandangan masa tu. Ini jadi question mark. Kan? Kalau nak cakap pasal mazhab, awak jangan tanya saya. Saya akan cakap saya Imam Syafi'i lah. Betul tak? Pasal saya pemazhab Imam Syafi'i. Okey. Kita kena ikut pandangan majoriti umat Islam di sesuatu tempat itu. Kita di Singapura, majoriti kita adalah bermazhab Imam Syafi'i. Dalam undang-undang negara kita, AMLA pun dia letak very clear. Kan? Kita boleh ikut salah satu daripada pandangan imam yang 4 ni, yang dalam lingkungan Ahli Sunnah wal Jamaah punya mazhab, tapi kita gunakan kaedah Imam Syafi'i. Bila nak guna kaedah tu boleh, awak nak guna Imam Hanafi boleh. Kalau awak jadi imam ke jadi apa, solat dekat masjid Anggolia ke atau masjid India Muslim Abdul Ghafur ke apa, boleh awak gunakan kaedah Imam Hanafi. Sebab mereka bermazhab Hanafi. Ya, besok kalau imam sana panggil saya ganti dia solat subuh, saya jadi imam sana, Masjid Ghafur tu, saya tak boleh baca doa kunut. Sebab saya kena menghormati pandangan mazhab Hanafi. Dia tak baca doa kunut. Tapi kalau saya panggil dia punya imam India Muslim besok datang solat jadi subuh imam dekat Masjid Anur, dia orang kena baca doa kunut. Dia orang kena menghormati pandangan Imam Syafi'i. Ini cara berdakwah dalam agama Islam. Imam Syafi'i sendiri pun waktu dia pergi Kufah, orang nampak ada orang panggil dia jadi imam, dia tak baca doa kunut. Murid-murid dia semua tercengang tengok dia. Kau kata doa kunut kena buat, tak buat kena jual sawi. Kau kata doa kunut sunat muakkad, asal kau tak buat? Kau kata lupa ke? Dia tanya. Imam Syafi'i jawab apa tau? Aku bukan terlupa. Aku sengaja tak nak buat kerana aku menghormati pandangan Hanafi. Ya, pandangan mazhab Hanafi. Sebab dia tahu jemaah dia kat belakang, majoriti dekat Kufah ni bermazhab Hanafi. Ini cara dia. Bukan kita nak bawa benda yang melawan arus. Masyarakat kita buat maulid tiap-tiap tahun, kita bilang, oi tak boleh, bid'ah. Kau tak nak buat dah, kau duduk dan diam. Yang buat ni pun ada dalil juga. Baca Yasin malam Jumaat, tahlil, bid'ah, ni Nabi tak buat. Itu bukan kaedah fiqh. Kaedah fiqh bukan semua Nabi tak buat, kita tak boleh buat. Kita boleh buat kalau ada sandaran. Balik jangan salahkan. Ulama tu tinggal mana? Enggak, tanya dia. Ulama mana? Arab yang budaya tak buat. Kau jangan buat. Kita orang Melayu kita buat. Kita buat. Kita kena ikut keadaan tempat yang kita ada. Inilah hukum fiqh. Dia kena tengok pada suasana tempat. Sebab tu doktor ni bukan senang. Dia kena tengok pesakit ni. Bukan semua ubat dia main balon. Semua pesakit sama ubat. Tak boleh. Pesakit kecil manis pun dia kasih ubat sakit jantung. Tak boleh. Ubat kecil manis lain. Ubat jantung lain. Sakit kulit lain. Doktor yang tulis. Bawa pergi farmasi. Yang tadi ulama Quran dengan hadis ni cuma keluarkan aja ubat farmasis ni. Apa yang ditulis oleh doktor tadi. Ini cara agama kita sebenarnya. Nampak tak? The beauty of Islam.